aktiviti yang disambut oleh masyarakat ataupun kaum. Hal ini untuk mengingati peristiwa yang telah terjadi pada suatu ketika dahulu. Contohnya, agama Islam, perayaan yang disambut oleh umat Islam ialah perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Selain itu, umat Islam juga meraihkan perayaan Nuzul Quran, Maulidur Rasul, Isra Mi'raj dan juga Ma'al Hijrah. Oleh itu, umat Islam perlulah meraihkan perayaan kerana perayaan adalah hari kegemilangan bagi umat Islam. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan masyarakat Melayu dan penganut agama Islam. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bermula dengan ibadat puasa di bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan, umat Islam berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sembahyang tarawih pada sebelah malamnya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum 1 Syawal di mana Hari Raya Aidilfitri dirayakan. Hari Raya disambut dengan penuh kesyukuran. Umat Islam saling bermaaf-maafan dan kunjung mengunjungi untuk mengeratkan silaturahim. Rumah terbuka akan diadakan bagi mempersilakan tetamu datang berkunjung. Hari Raya Aidiladha dikenali sebagai Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji. Hari Raya ini merupakan hari raya yang disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Ini bagi menghormati kesanggupan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sendiri, Nabi Ismail, sebagai tindakan mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim membawa anaknya untuk disembelih. Namun, sebelum Ibrahim dapat mengorbankan puteranya, bagaimanapun Tuhan telah menyediakan seekor biri-biri untuk dikorbankan sebagai gantiannya. Sebagai peringatan intervensi ini, haiwan dikorbankan secara rutin. Sepertiga daging mereka akan dimakan oleh keluarga yang mempersembahkan korban, sementara selebihnya akan dibagikan kepada orang-orang miskin dan keluarga besar biasanya dikunjungi dan disambut. Dalam takwin hijrah, Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah dan berlangsung selama 4 hari iaitu 10, 11, 12 dan ke-13. Perayaan ini bermula dengan takbir Aidiladha pada 9 Zulhijjah sehingga Maghrib. Diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan korban yang dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 atau siang 13 Zulhijjah. Solat Aidiladha dilakukan setelah matahari terbit, sebelum masuknya waktu zuhur pada 10 Zulhijjah. Solat ini terdiri dari 2 rakaat dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa Nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 keputeraan Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira bersamaan dengan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam terutamanya yang serius memikirkan rahsia Al-Quran. Hari Ma'al Hijrah atau awal Muharram ini adalah satu hari yang penting bagi umat Islam kerana ianya menandakan 2 peristiwa penting berlaku dalam sejarah Islam. Pertama, bagi memperingati penghijrahan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Dan kedua, ianya merupakan hari keagamaan di mana umat Islam mengadakan solat sunat di masjid-masjid di seluruh negeri. Hari Ma'al Hijrah atau awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia dan merupakan permulaan tahun hijrah bagi umat Islam. Peristiwa hijrah juga memberi panduan yang jelas kepada umat Islam mengenai erti sebuah pengorbanan dan kejayaan yang terpahat dalam liputan sejarah. Hijrah Rasulullah SAW bukan semata-mata melibatkan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga boleh dijadikan iktibar sebagai satu proses perubahan dari satu keadaan ke satu keadaan yang baik. Isra dan Mi'raj Muhammad terjadi pada 27 Rajab tahun ke-12 dari masa kenabian baginda. Merupakan peristiwa penting yang selalu dirayakan setiap tahun oleh seluruh umat Islam. Tarikh ini bersamaan 622 iaitu ketika Nabi berumur 52 tahun, setahun sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Tahun ini juga dikenali sebagai tahun duka cita kerana bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Nabi dan anak angkatnya Zaid bin Harithah diusir dan dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah.
Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tercatat dalam surah Al-Isra'. Surah An-Najm juga menceritakan peristiwa ini. Perjalanan selama 3/4 malam sahaja, iaitu dari 6 malam hingga 6 pagi, Nabi kembali semula ke Mekah sebelum terbit fajar. Isra' bermaksud baginda menunggang burak bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin kini. Manakala Mi'raj bermaksud perjalanan baginda dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Arah kiblat umat Islam ketika itu ialah Baitul Maqdis. Selepas peristiwa ini, semasa Nabi tinggal di Madinah, arah kiblat ditukar ke Mekah. Di tembok barat, Masjid Burak telah ditambat di suatu tempat. Nabi mengerjakan solat 2 rakaat di beberapa tempat persinggahan seperti di Madinah, Madian dan Bukit Tursina. Di Masjid Al-Aqsa, Nabi sembahyang berjemaah dengan makmumnya ialah Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi Isa. Baginda ditawarkan minuman susu atau arak, tetapi Nabi Muhammad memilih susu sebagai minumannya. Seterusnya diangkat secara fizikal melalui Mi'raj dari bumi ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah di Arash. Peristiwa luar biasa ini paling penting dalam takwim Islam kerana menandakan seseorang itu Islam atau kufur. Ia sebuah mukjizat dari Allah bagi Muhammad yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan Nabi sebelum. Hanya Muhammad sajalah yang diberi anugerah dan kehormatan oleh Allah untuk melakukannya sebagai petanda betapa tingginya penghargaan Allah kepada Muhammad. Mauludur Rasul, kelahiran Rasul atau Maulud Nabi Muhammad SAW ialah hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad jatuh pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal sempena keputeraan Nabi yang jatuh pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Baginda merupakan Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapak keputeraan baginda pula kini mempunyai satu bangunan kecil yang dikenali sebagai Maulid Nabi. Setiap tahun pada hari itu, umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis memperingati keputeraan Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang dapat mengadakan atau menghadiri majlis Maulidur Rasul. Kita dapat lihat betapa besarnya kelebihan orang yang memuliakan majlis keputeraan Nabi Muhammad SAW kerana apabila berniat saja hendak mengadakan maulud Nabi, sudah pun dikira mendapat pahala dan dimuliakan. Sememangnya bernazar untuk melakukan sesuatu yang baik merupakan doa dan dikira amal soleh. Kesimpulannya, masyarakat yang memeluk agama Islam perlulah meraihkan perayaan seperti yang telah dinyatakan. Hal ini kerana setiap perayaan tersebut mengandungi pelbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada zaman bangsa Arab terdahulu. Perayaan juga adalah hari kegembiraan bagi umat Islam dan juga hari penyatuan bagi semua masyarakat Islam.